Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya arhamar rahimin. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يسر ولا تؤسر وأتمم بالخير يا كريم وبعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana memberi kita peluang dan memberi kita pelbagai jenis nikmat. Nikmat yang Allah beri kepada kita ini amat banyak. Tetapi benda yang Allah minta daripada kita amat sedikit. Allah beri kita peluang untuk makan. Kita boleh makan siang, malam, pagi, petang, 3 kali, 4 kali, 10 kali sehari. Boleh makan. Allah bagi kita nikmat boleh minum. Boleh mengecap udara, sedut, tarik nafas, kemudian hembuskan. Banyak nikmat Allah bagi. Tetapi Allah minta sedikit. Allah wajibkan kita semayang sehari 5 waktu. Sikit je. Tapi kalau Allah minta setiap kali kamu makan kamu semayang, setiap kali kamu makan kamu semayang, setiap kali kamu minum kamu semayang, berat gitu. Tapi macam itulah, sikit je Allah minta. Allah beri kita boleh berjalan, boleh apa ni semua. Allah kata pastikan kamu tutup aurat kamu, berpakaian yang baik. Sikit je Allah minta. Tapi itulah, harta yang Allah beri pun banyak. Dan Allah beritahu sebahagian daripadanya kamu laksanakanlah tuntutan harta tersebut, sama ada dengan bersedekah dan sebagainya. Itulah tuan-tuan, nikmat yang Allah beri ini banyak, tetapi yang Allah minta sedikit. Sayangnya, rugilah kita sekiranya benda yang sedikit itu kita tidak dapat tunaikan, sedangkan nikmat yang Allah beri itu banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, memberi hidayah, memberi taufik kepada kita untuk sama-sama melaksanakan kebaikan ataupun mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Mudah-mudahan Allah mengasihi kita dan membimbing kita semua. Mudah-mudahan kita hidup bahagia di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah tuan-tuan, hari ini kita akan sambung semula tajuk kita, iaitu tiap-tiap amal yang baik menjadi sedekah, daripada kitab Mustikah Hadis jilid yang ketiga, muka surat 345. Pada pertemuan minggu lepas kita telah membaca hadis-hadis yang menunjukkan setiap ma'ruf itu, setiap kebaikan yang kita buat itu dianggap sebagai sedekah. Setiap benda yang kita lakukan yang merupakan kebaikan sama ada ma'ruf itu diakui oleh syarak ataupun diakui oleh adat, maka itu dianggap sebagai sedekah. Kita berjumpa dengan saudara kita dalam keadaan muka yang senyum ataupun muka yang manis, itu juga merupakan sedekah. Sedekah ni luas di dalam Islam. Ada orang kalau dah tak dapat nak buat kerja, nak bantu orang tak dapat, nak beri harta tak dapat, nak cakap benda-benda yang baik pun dah tak reti, maka kamu sedekahlah untuk diri kamu sendiri
iaitu buat benda-benda kebaikan dan tinggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Itu pun juga merupakan sedekah. Kemudian kita lanjutkan hari ini tuan-tuan, hadis yang seterusnya pada muka surat 341. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna nasan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlu ad-dusur betul kan tuan-tuan kat situ tak? Zahaba ahlu ad-dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qal أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. Dalam hadis ini tuan-tuan yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Abu Dzar radhiyallahu an, beliau menyatakan bahawa Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari menyatakan bahawa beberapa orang dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, ya Rasulullah, golongan hartawan telah membolot pahala-pahala yang banyak untuk kebaikan mereka pada hari akhirat. Mereka datang, orang-orang yang miskin ini datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mereka melihat tentang akhirat, bandingan mereka dengan orang-orang yang berharta ini. Kata orang miskin ini, orang yang berharta ini, mereka telah membolot pelbagai jenis pahala akhirat dalam pelbagai jenis bidang kehidupan ini. Sedangkan kami ini tak dapat buat seperti mana orang yang berharta melakukan kebaikan ataupun mendapatkan pahala dengan harta mereka. Maka mereka risau bagaimana kedudukan mereka nanti di akhirat. Maka mereka yang datang bertanya kepada Nabi ini pun beritahu, ya Rasulullah, orang-orang kaya ini mereka mengerjakan sembahyang seperti mana kami mengerjakannya, dan orang-orang kaya ini juga berpuasa seperti mana kami berpuasa. Dan selain itu ya Rasulullah, mereka pula bersedekah dengan harta benda yang berlebih daripada keperluan mereka, sedangkan kami golongan miskin tidak mampu untuk bersedekah. Jadi dari segi pahala sudah tentulah orang yang kaya itu pahalanya lebih banyak, kerana mereka dapat melakukan ibadat yang tidak dapat dilakukan oleh orang yang miskin. Maka bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar soalan ataupun rintihan orang-orang miskin ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberi suatu panduan. Nabi berkata, bukankah Allah Ta'ala telah menjadikan untuk kamu perkara-perkara yang membolehkan kamu bersedekah dengannya? Tidakkah kamu ketahui bahawa Allah telah menyediakan bagi kamu juga amalan-amalan yang kalau kamu lakukan itu, amalan tersebut itu juga dianggap sebagai bersedekah. Nabi pun meneruskan kata-katanya. Kata Nabi, sebenarnya tiap-tiap kalimah subhanallah menjadi sedekah. Tiap-tiap mendapat pahala seperti pahala bersedekah dengan harta benda dan wang ringgit.
Setiap kalimah subhanallah itu sedekah. Tiap-tiap kalimah Allahu Akbar menjadi sedekah. Tiap-tiap kalimah alhamdulillah menjadi sedekah. Tiap-tiap kalimah la ilaha illallah menjadi sedekah. Menyuruh berbuat baik menjadi sedekah. Mencegah daripada berbuat perkara yang mungkar menjadi sedekah. Sebab apabila nota kaki ini kata menyuruh berbuat baik dan mencegah daripada berbuat perkara yang mungkar adalah fardu kifayah, maka pahalanya lebih besar daripada jenis-jenis amalan sunat yang sebelum ini. Tadi kita berzikir itu sunat tak? Buat amal ma'ruf nahi mungkar ini fardunya fardu kifayah. Maka kalau kita buat amalan itu juga dianggap sebagai sedekah, dan sudah tentulah amalan itu pahalanya lebih berbanding dengan amalan sunat. Amalan fardu kifayah lebih pahalanya daripada amalan sunat, kata nota kaki ini. Bahkan sambung hadis tadi, bahkan perbuatan seseorang dari kamu bersetubuh dengan isterinya juga menjadi sedekah. Sampai begitu sekali sedekah ni. Orang miskin pun boleh buat, orang kaya pun boleh buat. Jadi Nabi ajar kepada orang-orang yang tidak berharta ini bagaimana cara-cara untuk mendapatkan pahala sedekah. Sehingga kan apabila kamu bersama isteri melakukan hubungan suami isteri, itu juga merupakan sedekah. Maka para sahabat pun merasa nak bertanya. Mereka pun bertanya, minta penjelasan. Kata mereka, ya Rasulullah, adakah orang yang mendatangi isterinya untuk memuaskan nafsu syahwatnya akan mendapat pahala dari perbuatan tersebut? Sahabat heran. Kita melorongkan nafsu kita pada tempat yang Allah redai itu pun dapat pahala kah? Sedangkan kita buat untuk keseronokan diri kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan memberikan misal perbandingan. Kata Nabi, bagaimana fikiran kamu kalau kamu memuaskan nafsu syahwat kamu dengan jalan persetubuhan yang haram? Adakah ia akan menanggung dosa? Sudah tentulah kalau kita melakukan zina, sudah tentulah dia mendatangkan dosa. Maka demikianlah halnya apabila kamu melakukannya secara halal. Apabila ia melakukannya secara halal, sudah tentu ia akan beroleh pahala. Begitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam nota kaki yang ada ni di muka surat 344 ini, kata menurut Imam Nawawi rahimahullahu taala, ini menjadi dalil bahawa perkara-perkara yang harus ada kalanya menjadi dari perkara-perkara taat yang berpahala. Seperti mana yang tadi kamu bersama isteri kamu tadi. Perkara-perkara harus ini ada kalanya menjadi perkara-perkara taat yang mendatangkan pahala. Bila? Apabila disertakan dengan niat yang tulus ikhlas. Itu dia. Perkara harus apabila disertakan dengan niat. Dengan niat yang tulus ikhlas. Misalnya bersetubuh secara halal. Menjadi ibadat apabila yang melakukannya berniat untuk menunaikan hak isteri dan untuk hidup dengannya dengan cara yang baik sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Atau untuk mendapat anak yang soleh, atau untuk mencegah dirinya daripada melakukan zina, atau mencegah si isteri daripada melakukan perkara yang tidak baik, dan untuk menyekat dirinya dan isterinya daripada memandang perkara-perkara yang haram, atau memikirkan perkara-perkara yang haram, atau bercita-cita melakukan perkara-perkara yang haram, atau dengan niat yang lain dari itu, kata Imam Nawawi, dari perkara-perkara yang bertujuan baik. Maka begitulah hal-hal perkara harus yang lain kalau diniatkan dengan niat yang baik untuk kebaikan agama diri kita dan untuk mentaati perintah Allah dan sebagainya, maka perkara harus itu juga akan diberi pahala, dianggap perkara taat yang diberi pahala. Begitulah tuan-tuan luasnya skop sedekah di dalam kehidupan seorang Muslim. Yang berharta, maka dia carilah sedekah, dia cari pahala daripada sedekah. Yang tidak ada harta, maka carilah amalan-amalan yang sesuai dengan keadaan kita. Jangan dibiarkan hidup ini
berlalu tanpa bekalan untuk hari akhirat. Jangan kita biarkan hidup ini berlalu masanya tanpa kita mendapat apa-apa keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Rugi tuan, kerana masa itu tidak dapat kita ulang semula. Masa kita belajar dahulu tidak dapat kita cari pada waktu sekarang. Peluang keseronokan masa yang lapang ketika belajar dulu tidak dapat kita dapat pada waktu kita telah berumur. Namun demikian, kita jangan menyesal dan kita terus mencari jalan-jalan untuk menambahkan lagi bekalan kebaikan kita, kerana dia merupakan saham yang akan kita bawa di akhirat nanti. Kesimpulan daripada hadis ini tuan-tuan, kalau golongan hartawan selain daripada mengerjakan amal salih dengan anggotanya, dapat pula mereka ni, golongan hartawan ni, bersedekah dengan harta benda dan wang ringgit. Maka golongan miskin juga masih berpeluang mendapat pahala sebanyak-banyaknya dengan mengerjakan berbagai jenis amal salih yang diterangkan dalam hadis ini. Jadi orang kaya dia boleh buat amalan tu, amalan bersedekah. Dalam hadis yang lain diceritakan, apabila orang miskin ini dapat tahu amalan ni, maka mereka pun melakukanlah amalan tu. Selepas habis sembahyang mereka duduk berzikir, habis sembahyang duduk berzikir. Diceritakan apabila orang kaya tengok lain macam pula hari ni, lain macam pula amalan orang Islam, orang miskin ni. Sebelum ni tak ada apa-apa sangat, baca sikit-sikit terus balik. Tapi hari ni dia duduk baca ni, baca zikir. Maka orang kaya pun tanya, kenapa ni kamu baca? Maka orang miskin pun beritahu, Nabi ajar kami supaya baca benda ni. Kami pun bacalah selepas sembahyang. Kemudian bila orang kaya tahu ini amalan yang diajar oleh Nabi SAW, maka orang kaya pula lepas habis sembahyang pun sama-sama berzikir. Selepas sembahyang. Maka orang miskin datang kembali kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, dulu kami je zikir, sekarang ni orang kaya tu pun zikir seperti mana kami berzikir, sedangkan kami tak mampu nak berjihad dengan harta benda kerana kami miskin. Jadi Nabi kata itulah kelebihan yang Allah beri kepada sesiapa yang Allah inginkan. Itu hak ataupun rezeki masing-masing. Daripada hadis tersebut juga mengajar kepada kita hendaklah kita berusaha dan berikhtiar, berusaha dan berikhtiar untuk mencari kekayaan supaya kita dapat bersedekah dengan harta benda dan wang ringgit seperti golongan yang disebut di dalam hadis tadi, kerana ruang lingkup mendapat pahala itu menjadi besar apabila kita ada harta, apabila kita dapat membantu orang. Itu jelasnya Rasulullah SAW selalu menggalakkan umatnya yang kaya dan juga yang miskin supaya mereka sentiasa menambahkan pahala masing-masing dengan jalan bersedekah. Sama ada kaya ataupun miskin, carilah jalan-jalan untuk bersedekah, kerana sedekah atau derma dan khairat bukan sahaja membawa rahmat dan memurahkan rezeki semasa mereka berada di dunia, malah menjadi simpanan tetap bagi seseorang yang terjamin di dalam bank akhirat. Itulah sebabnya orang berusaha untuk mencari bekalan sebanyak-banyaknya, kerana dia merupakan bekalan akhirat, bank akhirat yang akan diambil hasilnya nanti di akhirat. Namun Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah tetap memberi kebaikan bagi setiap orang yang melakukan kebaikan, bukan sahaja di akhirat, bahkan di dunia ini lagi. Dan mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kita, dan insya-Allah kita akan baca hadis yang seterusnya. Hadis yang seterusnya, bagaimana sepatutnya setiap orang kaya ataupun miskin perlu melakukan sedekah pada hadis yang akan datang, insya-Allah pada minggu hadapan. Pasal tu tuan-tuan, kita jagalah amalan ini tuan-tuan. Selepas kita sembahyang, kita bacalah subhanallah, alhamdulillah,
Alhamdulillah, Allahu Akbar, selepas sembahyang seperti mana yang diajar oleh Nabi sebanyak 33 kali. Walaupun amalan itu senang tuan-tuan, tetapi pahalanya cukup banyak tuan-tuan. Pahalanya cukup banyak. Jangan kita biarkan. Bukan kita sibuk sangat, bukan kita ni dalam keadaan nak pergi ke tandas. Kalau kita lepas habis sembahyang sakit perut nak pergi tandas, bolehlah. Tapi kita lepas sembahyang, kita rasa nak cepat, ada hal, macam-macam hal nak buat. Tapi bila kita habis sembahyang, dah bagi salam terus doa. Tak baca zikir yang diajar oleh Nabi. Tak baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu Akbar, tak baca. Kita rasa nak cepat. Tapi bila kita dah bangkit, kita dah bangun, bukannya kita ada buat kerja yang kita nak buat tak, tapi kita boleh bercakap, kita borak, kita duduk dan sebagainya. Rupa-rupanya kita telah ditipu oleh syaitan. Syaitan membisik kepada di telinga kita, cepat-cepat habiskan sembahyang ni kerana banyak benda yang kamu nak buat, sehingga kita terlepas peluang daripada berzikir. Sedangkan benda tersebut diajar oleh Nabi, sudah tentulah perkara itu memberi kebaikan bagi kita di dunia dan juga di akhirat, seperti mana yang pernah kita baca kelebihan membaca zikir tersebut selepas daripada sembahyang pada pertemuan yang sebelum ini. Mudah-mudahan kita dapat amalkan yang sedikit itu dan kita usahakan tambah yang terbaik lagi di dalam kehidupan. Peluang yang masih ada ini, mudah-mudahan kebaikan bagi kita semua di dunia dan juga di akhirat. Jadi cukup sekadar itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.